Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Okey, terima kasih Syamil Akmal. Okey, hari ni kita akan tengok serba sedikit tentang reka bentuk sistem mekanikal. Sistem reka bentuk mekanikal, kefahaman saya telah diajar di minggu lepas lah. Mungkin sedikit dah masuk ataupun ada kelas yang tak masuk tu, tak apa, hari ni kita tengok. Okey, untuk reka bentuk mekanikal boleh buka buku teks awak muka surat 42 sebagai rujukan tambahan. Untuk buku, dalam buku teks awak, dia bahagian muka surat paling lepas sekali dia gambar The Pocket Rocket Man. Apa ni, pelumba kirin negara. Okey, sebelum tu semua sedia boleh keluarkan pensel kertas untuk mencatat apa saja yang penting kat sini. Okey, untuk reka bentuk sistem mekanikal, basically yang dinyatakan dalam buku teks, kata kunci dia adalah penghantar. Tapi apa yang saya nak bagi tahu hari ini, reka bentuk mekanikal merupakan satu proses menghasilkan kawalan dan juga pemindahan tenaga melalui pergerakan ataupun pemutaran untuk melakukan sesuatu tugas. So pergerakan ataupun pemutaran itu kita panggil salah satu konsep sistem mekanikal lah. Dalam erti kata yang lebih mudah, sistem mekanikal ni membantu manusia untuk menjalankan kerja ataupun sebarang tugas yang berat menjadi lebih ringan, yang mudah, yang sukar nak dicapai, senang nak dicapai dengan bantuan konsep sistem mekanikal ni. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, komponen mekanikal adalah bahagian-bahagian yang terdapat pada satu produk ataupun gadget yang berfungsi sebagai penghantar. Penghantar dalam melakukan sesuatu tugasan. Ini yang saya masukkan dengan penghantar tadi. So penghantar, kalau awak tengok dalam buku teks ada dinyatakan penghantar, maknanya dekat situ ada pemindahan tenaga. So konsep dia tu transporting lah, transport. Okey, kepelbagaian komponen mekanikal pada sesuatu produk ataupun gadget dikenali sebagai sistem mekanikal. Satu komponen mekanikal, kita panggil dia sebagai komponen mekanikal. Kalau dekat dalam sesebuah produk ataupun gadget ada lebih daripada satu komponen, maknanya ada dua komponen mekanikal, kita panggil produk tersebut sebagai sistem mekanikal. Sebagai contoh, macam sebuah basikal, dekat situ ada lebih kurang dalam 6 komponen mekanikal yang terlibat. Jadi sebuah basikal dipanggil sebagai sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal yang paling ringkas adalah yang menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal. Mungkin dekat dalam sistem mekanikal tersebut ada pautan dan juga ada gelongso. Contohlah, so bila dah ada dua jenis komponen mekanikal, kita panggil dia sistem mekanikal juga. Walaupun hanya dua saja. Nak compare selfie stick, monopod tu nak compare dengan basikal, monopod ni nampak macam lala je kan, macam biasa je. Tapi basikal ni nampak besar kat situ. Tapi monopod masih kita panggil sebagai sistem mekanikal juga. Okey, kita tengok slide seterusnya. Yang ni boleh rujuk buku teks awak juga, buku surat 43. Okey, komponen yang terlibat ada 11. Yang pertama adalah gear, kemudian pautan, tuil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol. So hari ni kita akan tengok kejap. Keempat antaran pictorial. Aci engkol, gelongso, galas berbola, bindu dan juga rantai. Okey. Okey, kalau ada nampak dekat penjuru slide ni, dia ada pergerakan, kat situ ada gear sedang bergerak. Bergerak ke tak? Okey. Ada gear kat situ. So itu konsep lah contoh sistem mekanikal. So gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. So terdapat 9 jenis gear. Kalau awak buka buku teks, ada 10 jenis gear. Tak gerak buat buku teks saya. Okey, so kita akan tengok gear ni satu-satu.
Kalau dalam buku teks ada 10 jenis gear. Dekat sini saya nak tunjuk 9. Gear serong, gear tajir, gear helix, gear tulang herring, gear rak dan pinan, gear meter, gear skru, gear dalam dan juga gear belitan. Okay, basically gear contoh kan macam sebuah jam, jam analog, awak akan tengok dekat belakang jam tu dia ada 3 gear. So gear yang pertama tu gear untuk jarum saat, gear kedua jarum minit, gear ketiga untuk jarum jam. So kalau jarum saat tu dia akan berpusing sampai 60 detik, 60 saat, barulah dia menyentuh, memindahkan tenaga kepada jarum minit. So sebab itulah ada perubahan jam. Let's say daripada pukul 11.50 ke 11.51 selepas 60 saat. Kemudian kalau jarum saat tu dia menghantar lebih kurang 360 darab 60 3,600 detik kepada jarum minit, nanti jarum minit dia akan menggerakkan jarum jam. So awak tengok macam perpindahan daripada pukul 11 sampai pukul 12. Dia melibatkan berapa ratus detik jarum saat tu, barulah perpindahan tenaga berlaku di antara jarum saat, jam dan minit. Saya harap awak fahamlah apa yang saya cuba cakap. Okey, seterusnya mengenal pasti komponen mekanikal. Yang pertama sekali kita akan tengok gear. So gear, basically gear tadi tu yang tadi. So ini gear-gear yang 9 yang saya nak tunjukkan. Yang pertama adalah gear serong. Okey, gear serong, kedudukan dia 90 darjah. Gear ini digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke aci yang lain dengan sudut yang bersudut. So biasanya dibina dengan 2 gear yang berlainan saiz dan bersirat pada sudut 90 darjah. Antara satu sama lain lah, kedudukan dia macam tu. So sudut 90 darjah. So nak tengok yang mana satu. Okey, ini kita panggil sebagai gerudi tangan. Gambar yang pertama gerudi tangan. So macam mana dia bekerja, kita pusingkan lah. Pusingkan dia punya pemegang tu. Kemudian dia akan menggerudi. Okey, yang ni kedudukan dia 90 darjah pada bahagian. Okey, ada gambar kat situ. Okey, seterusnya gearbox. Ni dalam kereta lah kotak gear. Gearbox dia ada 2 gear kat situ yang bersirat dan juga pada sudut 90 darjah. Nampak kat sini. Okey, seterusnya ini adalah mesin canai mudah alih ataupun sander. Pun ada 2 gear di dalam mesin sander tu. Yang pertama kat belah dalam bersudut 90 darjah. Okey, perpindahan tenaga berlaku bagi menggerakkan gear yang bersirat tu supaya ada putaran ataupun ada pergerakan di situ. Okey, kita tengok gear seterusnya. Gear taji ataupun dalam bahasa Inggeris dia spur gear. Okey, gear taji digunakan untuk memindahkan tenaga antara 2 aci yang selari. Gear ini dibina dengan 2 gear yang bersirat dalam satu satah ataupun plane yang sama. So kalau awak tengok ni, awak boleh tengok kat mana benda ni? Agak-agak kat mana? Dia satu satah yang sama berbeza dengan gear yang tadi. So yang ni pada jam analog. Ni mesin getah tangan, kalau pernah tengok, cikgu-cikgu pernah tengok. Sebab kat kampung ada. Saya takut pelajar tak pernah tengok lah. So boleh tengok ni jam tangan. So mesin getah tangan dekat mana yang berselari, yang pada satu satah yang sama, tengok dekat tepi ni. So ada 2 gear kat situ. Kemudian kalau dalam jam tangan ada 3 gear kat sini. Okey, yang ni dalam kereta mainan. So ada kereta mainan pun ada 2 gear. Kalau 2 gear tu dia jenis tarik-tarik je. Okey, seterusnya. Kita tengok gear seterusnya, gear helix. Gear ini digunakan pada mekanisme berkelajuan tinggi. Contoh dia pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Okey, biasanya pada yang senang nak tengok adalah pada kereta manual. So pada kereta manual dia punya pertukaran daripada gear yang gear 2 nak tukar kepada gear 3 ataupun daripada gear 3 nak tukar kepada gear 5 terus. So adalah dekat situ, senang nak tengok. Okey, ni gear helix kat situ. Okey, seterusnya. Gear tulang herring. So kenapa dia panggil gear tulang herring? Sebab susunan gerigi dia ni agak sama dengan tulang ikan. So gear tulang herring menyerupai 2 gear helix yang telah diletakkan sebagai
yang telah diletakkan sebelah menyebelah. So dia letak sebelah menyebelah, membantu untuk mengelak isu-isu yang berkaitan dengan tujahan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear helix. Okey, tujuan sisi maknanya dekat dia datang daripada side lah. Geseran daripada side. Okey, daripada tepi. Seterusnya, gear rak dan pinan. Gear ini berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran ditukarkan ke rak yang bergerak secara linear. So ni rak, belah bawah adalah rak kita panggil, yang belah atas adalah gear. So pergerakan dia bergerak pinan dalam bentuk putaran, so dia berputar. Yang ni kebiasaannya gear rak dan pinan dia ada bersama-sama dengan conveyor. Contoh dia makan sushi king, dia tengok tray bergerak tu kan. So kat situ ada konsep gear rak dan pinan. Selain daripada tu, boleh tengok dekat rumah, ada tak auto gate. So gear rak dan pinan digunakan pada auto gate, pagar auto. So pagar auto kat sini ada gear rak dia bergerak secara auto lah. Tak adalah orang nak pergi buka. Kalau macam biasa kawasan macam ni, dia kawasan ada setengah rumah ada untuk faktor keselamatan dan juga mungkin kawasan-kawasan yang disyaki akan ada rompakan dan sebagainya. So kat sini gear rak dan pinan tu dia bukannya dekat atas gate dia dekat dalam dia punya box ni, auto box ni. Dia dekat mesin auto tu, kat dalam tu ada gear rak dan pinan lah. Dia bergerak kat situ. Okay, katakanlah tak ada bateri, auto gate tak boleh buka. Sebabnya yelah tak ada bateri. Ataupun kalau tak ada elektrik, auto gate tak boleh buka unless bateri tersebut telah dicas dengan baik oleh sistem elektrik. Okey. Seterusnya, gear meter. Gear ni berfungsi untuk menukarkan arah transmisi satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. So boleh tengok dua paksi putaran bersilang, dia akan menukarkan arah transmisi lah untuk gear meter. Okey. Yang ketujuh, gear screw. Gear screw kadang-kadang dipanggil juga sebagai gear helix bersilang sebab kedudukan dia yang mengelakkan tujahan. Tapi dia bersilang sebab dia punya gerigi tu bersirat silang. Okey, seterusnya yang ke-8, gear dalam. Gear dalam adalah gear dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. So gear dalam biasanya dekat bahagian dalam pipe ataupun bilik kebal punya pengunci tu. Kat situ ada gear dalam. Awak kena buat putaran kan untuk keluarkan barang daripada tu, atau nak buka nak tutup dia pakai konsep gear dalam. Okey, seterusnya. Gear belitan atau worm gear. Gear ini berfungsi bagi mengurangkan kelajuan dan juga memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Gear ini dibina dengan satu batang aci bergerigi. Sini ada aci bergerigi yang bersirat dengan gear yang bulat. So dia bersirat kat sini. Okey. Nak mana nak tengok gear belitan ni? Mungkin boleh nampak kat situ ada motor dia, kemudian ada aci. Kemudian gear belitan ni akan menggerakkan ada gear kat situ. Aci bergigi lah dipanggil. Okey. Seterusnya, dekat mana nak tengok gear belitan ni, kita boleh tengok pada panah boleh laras. Kalau kat rumah, mungkin mak ayah panggil panah hidup. Dia gerak kan, awak gerak lah yang dia punya pelaras tu dia akan gerak nanti. So selain daripada tu pengisap air batu. Pengisap air batu, sekarang ada yang dah mesin kan, awak tekan je, nanti kan dia pusing. So kat mana gear belitan? Kat sini ada aci. Kemudian ada aci bergigi, kemudian adalah gear kat situ. So dekat situ awak letak ais, awak pusing, nanti dia akan jadi macam bentuk snow, tak dalam mangkuk, taklah sirap. Sedap lalu kat tekak, sejuk je. Boleh buat buka puasa. Sedapnya cendol. Okey. Seterusnya kita pergi komponen mekanikal yang seterusnya adalah pautan, winches. Berfungsi sebagai komponen penghubung sesuatu komponen ataupun bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Okey. Selalu yang kita jumpa pautan ni dekat pintu-pintu klinik, pintu hospital, pintu rumah, pintu pejabat. Kenapa kena ada?
Sebabnya kalau pintu klinik kalau tak ada pautan ni, lama-lama nanti kalau terlepas pintu dia gergang, terkejut orang kat dalam klinik. Kat rumah kadang-kadang awak bukan nak lepas pintu kan, awak hanyalah tak menutup pintu, tapi sebab angin kuat terus gergang. Terus mak awak macam emo je, kenapa gedegangkan pintu? Tapi sebenarnya bukanlah nak gedegangkan. Jadi sebabkan itu dekat office-office dan pejabat ke klinik lah, mostly dengan hospital, semua pintu dia ada pautan supaya dia tak adalah hentaman tu berlaku. Selain daripada tu, kalau awak tengok dekat pintu, dia nampak macam satu jenis je. Kalau awak nampak design dia zigzag-zigzag ni, itu juga kita panggil sebagai pautan. Sebab dia menghubungkan sesuatu komponen ataupun bahan bagi melengkapkan satu sistem. Okey, kita tengok slide seterusnya. Twill atau tuas ataupun dalam bahasa Inggeris dia lever. Twill atau tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan juga fulcrum. Dia ada 3 jenis dan 3 kelas. Kelas yang pertama, 1, 2 dan 3. Okey, ketiga-tiga kelas ni itu je awak kena tahu. Kalau dalam sains awak kena kira-kira. Tapi dalam RBT tak perlu kira-kira. Itu saja yang awak kena tahu. So macam mana nak kenal kedudukan kelas 1, 2, 3 ni adalah dengan kedudukan fulcrum ni lah. Dekat mana kedudukan fulcrum, kemudian kedudukan di sebelah-sebelah fulcrum tu siapa. So kita nak bezakan dia sekarang. Kita tengok kelas yang pertama. Okey, kelas pertama fulcrum di tengah. So fulcrum di tengah boleh tengok contoh dia hammer ataupun tukul. Selain daripada tu plier. Dalam buku awak dia bagi plier. Selain daripada tu adalah gunting. Pun ada fulcrum di tengah-tengah. Okey, kelas yang kedua, fulcrum di bahagian hujung, di sebelah fulcrum adalah beban. So apabila beban di tengah-tengah, kita panggil dia kelas yang kedua. Contoh dia adalah kereta sorong. Tolonglah ingat, kereta sorong adalah twill tuas kelas kedua. Beban dekat tengah. So awak angkat fulcrum tu, roda tu sebagai fulcrum dia akan gerak lah. So kat mana awak angkat? Dekat hujung. Macam mana awak nak angkat dekat tengah, beban kat belakang? Tu dah salah konsep. Okay, so dekat situ selain daripada tu fulcrum di hujung, ni nak cracker, pemecah kacang ataupun shell cracker pun sama juga, pemecah kulit cengkerang. Okay, yang ketiga adalah third order. Third order, fulcrum di bahagian hujung, yang di tengah-tengah adalah daya. Yang ni dia bagi awak contoh human arm lah. So human arm, dekat siku awak adalah fulcrum. So awak angkat load daripada tangan awak, daya awak bagi daripada awak punya lengan. So salah satu cara untuk awak faham lah. Okay, kemudian yang contoh yang dia bagi yang seterusnya adalah sugar tongs, nak ambil gula tu, ataupun pengepit makanan. Okay, kalau jongkan-jongkit, itu kelas ke berapa? Right, siapa boleh jawab? Sama. Kelas yang pertama. Bagus pelajar ni. Okay, jongkan-jongkit ataupun seesaw itu adalah kelas pertama, fulcrum kat tengah. So beban dengan daya dekat bahagian hujung. So siapa jadi beban, siapa jadi daya, kena tengoklah. Yang ringan biasanya beban lah, yang berat lah daya kan. Okay, seterusnya takal atau puli. Takal ialah mesin yang ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar dan juga pada ganda atau kita panggil axle, memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. So yang ni selain daripada ini, kita boleh tengok contoh perigi. Saya tengok orang effort orang tarik, memudahkanlah nak mengangkat tu. Okey, seterusnya. Tali sawat atau belting. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang kecil, kemudian takal yang dipacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal yang dipacu di bahagian belakang lah. Yang ni gambaran dia. So belting ni biasanya dipasang pada motor besar. Kalau motor cc Y-Suku tu 150cc ke bawah dia pakai rantai kan. Awak tengoklah kalau motor besar macam Kawasaki Ninja ke 250cc Superbike tu, dia akan pakai belting. Kenapa belting? Sebabnya getah ni dia susah nak putus. Tapi kalau kita dah bawa motor lebih daripada lebih kurang lah dalam 40 ke 80 km, 40,000 ke 80,000, awak dah kena ganti belting tu. Lagi satu, kat mana nak tengok belting ni, tengok dalam kereta mak ayah awak. Buka bonet kereta tu, awak akan nampak lah ada satu yang bergerak macam getah tu. So itu adalah belting. Belting ni perlu diganti kalau kita tengok dah haus. Kalau tak nanti masa tengah bawa motor atau kereta dia akan terputus. Kalau kereta,
putus, biasanya kereta akan terberhenti lah tiba-tiba kat tengah jalan. Kalau motor pada kelajuan 180 km sejam, dia akan terputus. So jadi apa? Dekat penunggang motosikal, dia akan accident dan terbabar. So bahaya. Kalau naik basikal, dia pakai rantai jatuh, awak akan terberhenti kan. Lepas tu awak berhenti, awak naik betulkan rantai. So bezalah dengan belting ni. Belting dia akan terus putus. Okey, seterusnya. Aci sesondol. Tak keluar lagi. Okey, camshaft, aci sesondol digunakan untuk membuka dan juga menutup injap. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. So kalau ada tengok iklan Shell, awak akan nampak lah kat situ ada aci sesondol. Dia akan membuka dan menutup injap. Kat sini lah ada proses combustion berlaku, ada proses pembakaran berlaku. Kemudian dia akan membantu menghidupkan enjin. So camshaft ni lah yang ruang yang akan menerima petrol ataupun minyak. Let's say kalau dah bawa kereta tu dia dah bagi tahu dah kena pakai petrol. So awak tersalah isi, awak isi diesel. Ayah awak cakap isi kuning tapi awak sibuk sangat usaha mak-mak perempuan lain dekat depan, terus awak terisi warna hitam. So dia akan berlaku kerosakan pada aci sesondol. So sebuah kereta biasanya aci sesondol ni tahan lama, tapi kalau dah berlaku kesilapan macam tu dia boleh menyebabkan kerosakan yang tiba-tiba. Okey, aci yang seterusnya. Aci engkol ataupun crankshaft. Okey, aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Seterusnya sebagai penghantar kuasa dalam kotak gear untuk pergerakan. Okey, ni pun dalam enjin kereta berlaku juga combustion kat sini. Dekat sini juga dia akan okey, kat sini lah yang dia akan bagi tahu. Okey, kereta tu kalau nak bergerak berputar ke kanan ke kiri ke, siapa yang akan putarkan daripada gearbox, kotak gear menghantar proses input kotak gear, kemudian dia akan hantar proses kepada crankshaft ni. So kat situlah output dia nanti kereta awak, tayar kereta akan berputar ke kanan dan juga berputar ke kiri. Kalau nak tahu kat motor ada ke tak, motor tak ada, motor pakai lain sikit. Okay, so kat sini lah kalau pernah dengar kan 2T, 2 stroke. Kalau motor ada 2T betul. So mana 2 stroke, 4 stroke tu, ni ada 1, 2, 3, 4. So kereta biasanya ada 4 stroke, minyak kereta 4T kot. So ada 4 stroke kat sini. So masuk 4 stroke, kalau nak tahu kereta tu bagus dan laju, let's say kan awak punya kelajuan adalah, kesesuaian dia adalah 4 stroke, tapi yang bekerja kat situ adalah 2 stroke. So itu menunjukkan kereta tu bagus lah. Kereta tu mengurangkan penggunaan minyak, memberi kelajuan. So yang ni contoh kereta yang bagus dari sudut itu adalah kereta Volkswagen. Kalau kat sekolah ada seorang cikgu pakai Volkswagen warna merah. So kereta tu ada 4 stroke, tapi bila dia terlampau laju dia akan bekerja 2 stroke je. So kereta tu bagus dari sudut kelajuan dan juga pembakaran minyak kat situ. Dia jimat minyak. Okay. Kenapa 4 stroke ada 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Okay. Seterusnya H, gelongso ataupun slider. Okay, gelongso berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan komponen yang berbeban berat. Beban pada gelongso pula digerakkan secara mendatar. So contoh dia dekat sini adalah, nampak tak rumah ada sliding door? Okay, itu contoh. So kat mana gelongso? Kat situ. Selain pada tu pintu almari yang awak gerakkan kanan kiri. Tingkap awak gerakkan kanan kiri. So yang bagus ni ada sliding ni, dia boleh mengurangkan geseran. Cuba bayangkan tak ada sliding pada sliding door. Awak nak tarik tu nanti dia akan jadi calar lah lantai mak awak. So nanti lama-lama kat belah bawah tu akan rosak. Ataupun ada juga dekat pintu bilik air, tapi pintu bilik air sliding dia agak biasa. Tu kalau sliding yang jadi murah lah. So yang ni saya tunjukkan, ini adalah gelongso. Ini adalah pintu automatik lah. Dekat shopping mall tu dia pakai sensor kat sini. Dia ada sensor, ada konsep, dia ada sensor jarak kat sini. So bila ada orang lalu baru pintu tu buka. So kat mana gelongso tu? Dekat belah atas. Kalau kat belah bawah kaki awak tersadu. Tu kalau kat shopping mall. Kalau kat rumah, memandangkan kita kat rumah tak pakai auto, dia akan ada di atas dan di bawah lah. Okay. Seterusnya, galas berbola atau ball bearing. Okay, ball bearing ni sangat famous, kebanyakan pelajar kenal. Sebab dia ada pada basikal. Pada roda basikal, betul?
Okey, galah berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. So kat sini pengantara lah. So objek berputar kat bawah, kemudian dia akan memutarkan objek kat bahagian atas. So ada galas berbola kat belah dalam ni untuk mengurangkan geseran. Kalau tak ada, geseran tak dapat dikurangkan, lama-lama dia akan menerbitkan haba, so mungkin berlaku kebakaran. Yang ni selalunya berlaku kepada pelumba basikal yang apa tu cakap yang bawa laju-laju tu, yang carrying tu, dia speeding, nanti lama-lama dia akan berlaku kebakaran lah dekat bahagian tayar, so bahaya. Jadi ball bearing ni diwujudkan bagi mengurangkan geseran. Okey, seterusnya. Window atau cak digunakan bersama-sama dengan mesin gerudi untuk memegang dan juga mencengkam mata gerudi. So dekat part mana? Dia dekat part sini. Nampak tak saya punya cursor ni dekat bahagian depan ni. Dia mencengkam. As if macam dia memegang mata gerudi tu. So dia punya kerja adalah untuk mencengkam mata gerudi. Katakanlah dia punya cengkaman dah tak kuat, mungkin dah lama. So bahaya dia kat situ, nanti mata gerudi akan terpelanting ketika proses menggerudi. Selain daripada tu, yang menggunakan hampir konsep yang sama adalah jigsaw, mesin gergaji, jig tu, yang ada mata gergaji tu dia cengkam daripada atas. Pun sama juga. Okey, seterusnya, ni yang last. Rantai atau chain, rantai berfungsi sebagai pengantara bagi menghantar kuasa antara dua gear. So kat sini awak boleh nampak ada dua gear, 1 dan 2. So kat sini ada sprocket lah sepatutnya. Pedal kita nak kayuh basikal, so bila awak kayuh basikal, satu gear akan berpusing, kemudian dia menghantar, macam mana gear yang pertama ni nak hantar proses berputar tu kepada gear belakang, dia akan hantar melalui rantai. So sistem komponen yang macam ni, ada komponen rantai dan ada komponen gear, yang ni telah dipanggil sebagai sistem mekanikal. So ada dua tu dah kita panggil sebagai sistem mekanikal. Okay. Okay, saya nak tunjuk contoh sistem mekanikal yang ada pada produk. So gabungan mekanikal yang mempunyai pelbagai fungsi terdapat dalam satu produk mekanikal. Apabila diberi arahan atau gerakan, sistem mekanikal ni akan menggerakkan keseluruhan produk tersebut untuk melakukan tugas tertentu. So input dia, contoh awak nak mengayuh basikal. Awak punya input adalah kayuhan basikal. So proses kayuhan daripada gear di hadapan, gear pemacu akan menghantar proses tu. Kemudian nanti rantai akan memproses, gear dipacu akan menerima proses dan menghantar proses tersebut kepada roda basikal. So output dia basikal akan bergerak. So proses ni terlampau laju sampai awak pun tak sedar telah berlaku proses ke atas sistem mekanikal awak. Okay. Contoh dia macam saya cakap tadi, basikal. So kat mana? Pada handle ada brake. So brake ada wheel dan tuas. Kemudian pada handle juga ada dekat belah bawah ni ada, kita nak putarkan handle kan, ke kanan, ke kiri, ke belakang pun boleh putar, tapi dia tak bergerak ke belakang lah. So kat sini ada galas berbola, pada roda ada galas berbola. Kemudian pada pedal awak ni, pengayuh ni ada gear, ada rantai. So gear kat sini pun ada gear dan juga ada gear tambahan lagi kat belah bawah. So ada 2-3 jenis gear. Kita panggil apa? Sprocket. Korang panggil sprocket kan? Okay. Kalau basikal lajak dia tak ada tweel dengan tuas sebab dia tak pakai brake, dia pakai brake kaki. So brake kaki bukan tweel dengan tuas. Tu brake jahanam. Okay, proses komponen mekanikal macam saya cakap tadi. So proses komponen mekanikal, gear dipacu bersama dengan gear pemacu menggunakan rantai. So ada rantai, maka berlakulah pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal. So output dia, tayar belakang akan berpusing ataupun berputar dan menggerakkan basikal. So gegalas pada tayar membantu mengurangkan geseran. Kalau tak ada gegalas, apa jadi? Nanti kan lama-lama tayar pun boleh terbakar sebab panas. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua adalah monopod. Kalau ada kat rumah boleh tengok. So kat mana yang kita tengok, sini ada pautan. Dia menghubungkan dua jenis bahan. Kemudian ada gelongso. Gelongso dia kita masukkan bahagian yang kecil kepada bahagian yang besar. So konsep dia gelongso lah, awak tarik, awak tutup, awak tarik, awak tutup. Okey. Macam mana nak tengok? Macam nak faham, dia punya proses adalah input, gelongso yang terdapat pada bahagian batang dan pautan pada bahagian pemegang. So itu input dia.
proses dia glonso pada bahagian batang menopok boleh digerakkan turun dan naik untuk dipanjangkan bahagian tersebut. Kalau nak simpan awak turunkan lah, so boleh simpan dengan lebih senang. Berpaut antara satu sama lain dan juga bahagian pemegang telefon. So pautan untuk pegang telefon. Kalau pautan rosak apa jadi? Telefon pun jatuh. So batang monopod boleh bergerak ke atas ke bawah, boleh dipendek atau dipanjangkan. Kalau bahagian pautan pula dia mengikut saiz phone. Sekarang phone ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil. So macam mana penjual ni nak tahu saiz sebenar handphone awak? So dia jual lah yang menggunakan konsep pautan, dia pakai konsep ada spring kat situ. So lama-lama kalau spring tu rosak, tu yang handphone longgar kat situ tu. So glonso mengurangkan geseran pergerakan dua bahagian rod yang mempunyai saiz. So dia masa dia masuk tu disebabkan dia ada glonso, dia mengurangkan geseran. Okey, seterusnya. Kita nak kena buat lakaran 3D. So macam mana nak buat? Awak kena faham proses reka bentuk ni bermula dengan melakukan beberapa lakaran awal. So mungkin ada lakaran awal, seterusnya awak pilihlah lakaran yang mana yang sesuai. So idea kemudiannya berkembang untuk membentuk kehendak dan cita rasa. Semasa awak buat lakaran, awak kena nyatakan elemen dan prinsip yang terlibat. Selain daripada itu, kena bagi tahu ukuran dan juga bahan. Ukuran maknanya saiz lah, kena bagi tahu saiz. So gadget tersebut sama ada memenuhi kehendak pengguna ataupun tak. Kemudian kita kena cek fungsi utama dikekalkan atau tak. Contoh, awak buat monopod atau awak upgrade monopod tu, awak jadikan dia ada macam ada sistem bluetooth. Sekarang ni monopod digunakan untuk memudahkan ambil gambar. Bila awak upgrade, adakah monopod tersebut masih memudahkan ambil gambar? Kalau tidak, maknanya fungsi utama telah diabaikan. Awak kena pastikan fungsi utama tu masih ada. Itu maksudnya. Okey. Ni contoh lakaran dia. Okey, dia upgrade. Sebelum ni monopod biasa awak hanya tarik dan sarung. So beza dia sekarang, monopod ni dia ada tambah ball bearing. Kenapa tambah ball bearing? Bagi mengurangkan lagi geseran. Ni tekan kat situ, ball bearing akan mengurangkan lagi geseran lah pada glonso tersebut. So kat sini ada pemegang. So pemegang ni dia guna plastik, tahan atau tidak? Adakah merosakkan handphone? So ni lakaran awal, lakaran 3D lah. And then mungkin lepas tu kita discuss pula. Bila kita discuss, sesuai tak lakaran tersebut, kita akan discuss. Murid diminta melihat dan juga menilai bahagian bagaimana bahagian pautan dan glonso. So bila awak buat kat sini, kita akan tengok dia adakah dia berfungsi sebagai sistem mekanikal yang sesuai ataupun tidak. Okey. Okey, setelah menyiapkan lakaran, ada 3 lakaran. Lakaran 1, lakaran awal lah. Yang kedua, lakaran yang setelah dibincangkan. Lakaran ketiga adalah lakaran yang terakhir, lakaran yang hendak dibuat. So kita akan analisis kesesuaian komponen yang akan digunakan dengan 4 kriteria utama. So kriteria utama adalah reka bentuk komponen, yang kedua adalah jenis bahan binaan, yang ketiga adalah kedudukan pemasangan komponen, dan yang keempat adalah kemasan. So tengok reka bentuk, menepati tak cita rasa pelanggan? Boleh jual tak? Kalau benda tak boleh jual, kena tukar. Sebab tu kalau macam orang mengeluarkan produk, dia akan cek dulu. Boleh jual tak? Kalau tak boleh jual, kenapa nak jual kan? Contoh macam awak pergi satu pulau, orang kat dalam tu semua pakai sandal. Tiba-tiba awak nak jual kasut boot. Sesuai ke tak dekat dalam pulau tu? Nak pakai kasut boot. Dengan panasnya kau pakai kasut boot pula. So jenis bahan binaan kena tahu. Adakah bahan binaan tu bersesuaian ataupun berfungsi dengan baik? Okey, yang ketiga, kedudukan pemasangan komponen. Adakah pemasangan komponen tu sesuai? Contoh macam lampu basikal. Zaman saya kecil-kecil dulu, lampu basikal dia duduk dekat tayar. Sesuai tak kedudukan tu? Bila saya dah besar, saya tengok sekarang lampu basikal dia dah tak duduk dekat tayar dah, dia duduk dekat handle. Sebab apa? Kalau duduk dekat tayar, nanti kan bawa basikal malam-malam tiba-tiba lampu tak menyala. Awak pun berhenti tepi jalan. Di tepi jalan tiba-tiba ada benda tegur kat belakang. So yang lampu tu berubah duduk kat atas. So awak boleh kontrol dekat handle saja. Tak perlulah nak berhenti tepi jalan dan membetulkan lampu. Okey, kemudian yang keempat adalah kemasan. Kita kena pastikan kemasan tu menarik dan dapat melindungi kelemahan pada komponen. So kenapa kena melindungi kelemahan? Contoh kalau awak tengok dinding rumah, kalau tak dicat dia warna kelabu. Cantik tak cantik? Tak cantik kan? So kena cat. Selain pada tu awak boleh tengok kadang-kadang bila peti ais dah rosak, tiba-tiba mak awak pun letak wallpaper. Sebab apa? Dia nak bagi cantik. Itu tengoklah artis, dia orang akan
muka kalau tak okey sikit dia letak foundation. Kalau dia jerawat dia pun tampal lah foundation tebal-tebal kat situ. So nak menutup kelemahan yang ada pada sesuatu produk tu sebenarnya. Okey. So dah buat analisis, pindahkan dia ke dalam bentuk jadual. So ini adalah contoh jadual. So dalam jadual tersebut, nyatakan kriteria penilaian, 4 tadi, reka bentuk komponen, jenis bahan, kedudukan pemasangan dan kemasan, buat penerangan sedikit dan memikirkan sama ada sesuai atau tidak. Jika awak tanda tidak sesuai, awak pangkah kat sini, awak perlu gantikan. Contoh pada bahan keluli, tidak karat dan yang tahan lasak, awak pangkah. Sebab apa? Susah nak cari bahan tersebut ataupun mahal ataupun berat. So awak ganti dengan plastik. So ganti dengan plastik, adakah ia sesuai atau tidak? So ini dibuat dalam bentuk jadual. Okey, kita tengok yang seterusnya. Seterusnya, setelah analisis dibuat, kita kena buat rumusan dan kekuatan dan kelemahan. Contoh, ada 2 komponen mekanikal yang digunakan, jadi akan ada 2 kat sini lah. Gelongsor dan pautan, nyatakan kekuatan dan kelemahan untuk gelongsor dan pautan. So kekuatan gelongsor boleh dipanjangkan semasa guna dan pendekkan masa simpan. Kelemahan dia tak boleh terlalu panjang sebab menyebabkan sukar menampung beban telefon. So bila tarik berapa panjang, boleh tengok kan dia terlembik ke depan. So kalau pautan, dapat pegang telefon dengan lebih kuat dan tahan lasak jika jatuh. Tapi masalah dia hanya bergantung kepada saiz. Kalau awak nak letak tab, awak tarik balik monopod tu dah tak lepas dah. Sebab dia hanya untuk phone saja. Okey. Setelah itu barulah awak boleh buat gadget mekanikal berfungsi. So nak buat gadget mekanikal berfungsi ni ada 6 step utama. Yang pertama sekali adalah buat lakaran ceraian. Lakaran ceraian, lakaran nak sambung-sambung tu. Kedua, menyediakan bahan-bahan dan alatan pembinaan. Yang ketiga, hasilkan komponen. Yang keempat, pemasangan komponen. Seterusnya, pengujian dan last sekali adalah kemasan. Okey. So masa nak buat lakaran, pastikan lakaran terakhir tu telah dijadikan lakaran ceraian. So ini adalah contoh lakaran ceraian. Kenapa lakaran ceraian perlu dibuat? Sebabnya kalau tak buat nanti katakanlah orang selepas tu nak sambung ataupun orang beli produk awak dia tak tahu nak sambung kat mana. Okey, seterusnya kena sediakan bahan. So bahan tu kena fikirkanlah kesesuaian komponen, fungsi komponen dan tugas komponen. Kalau sesuai, okey bagus. Kalau tak ada, kena cari. Okey, seterusnya hasilkan komponen. Hasilkan komponen dengan menggunakan 5 kaedah pembuatan yang telah dipelajari sebelum ini. Sama ada menggunakan pemesanan, pembentukan, tuangan dan sebagainya. Let's say kalau tak ada buat pemasangan, kalau tak ada buat penghasilan komponen, lagi satu cara yang awak boleh buat adalah dengan membeli je mana-mana komponen yang telah siap dan sesuai dengan awak punya penghasilan produk. Okey, seterusnya kita nak buat pemasangan komponen. So komponen yang hendak dipasang hendaklah menjadi produk atau model yang lengkap. So masa pemasangan komponen ni kena pastikan pemasangan tersebut mengikut lakaran ceraian. Okey, seterusnya kita buat ujian. Ada 4 ujian yang akan dijalankan, ujian makmal, ujian parameter dan juga ujian simulasi, seterusnya prototype. Kalau ujian-ujian ni awak lakukan dan berlangsung dengan baik, maknanya dari aspek pengungsian dan ketahanan dia baik, maka tiada pengubahsuaian yang perlu dilakukan, terus buat kemasan. Kalau kena ada buat pengubahsuaian, sila buat pengubahsuaian dan juga penambahbaikan. Okey. Last sekali kemasan. Kemasan dilakukan untuk menambahkan nilai estetika produk. Kebiasaannya kemasan kita akan guna spray paint lah. Ataupun ada juga yang guna cat, leka dan sebagainya. So dia ikut kesesuaian permukaan. Kalau permukaan plastik, awak guna spray paint biasa, nanti lama-lama takut dia boleh kopek, dia boleh koyak. Okay. So barulah boleh buat gadget mekanikal berfungsi. Nak buat gadget mekanikal berfungsi, tengok lakaran. Contoh kat sini ada pautan. So boleh tengoklah, meja boleh lipat. Senang nak simpan. Okay, selain daripada tu, ini adalah ampaian. Dia guna konsep gelongsor kat sini. Okay, ampaian kalau tinggi nanti adik tak ada tolong sedia baju kan. So awak buatlah yang boleh laras, tinggi dengan rendah. So bila rendah adik boleh tolong sedia baju. So bolehlah tolak dia balik naik atas untuk mudahkan dia kering. So kalau buat dia tinggi nanti awak je kena sedia baju. Okay, seterusnya. Selain daripada tu ni dia tunjuk contoh tangan lah, tangan mekanikal. Okay. Okay, contoh produk inovasi lain, yang ni nak potong pizza.
Potong pizza susah. So kena buat segitiga kemudian pakai gunting. Kemudian dia jumpa satu cara, dia guna pemotong yang kita boleh laras nak besar mana pizza. So dia laraskan dapatlah bentuk segitiga yang diperlukan. Okay, yang ni stroller. Instead of pakai stroller, instead of tolak stroller, sekarang dah boleh naik basikal sekali. Okay, selain daripada tu naik basikal tak ada payung, susah nak berlindung daripada hujan. So tambah payung pada basikal. Selain daripada tu untuk mengupas dan menghancurkan bawang dengan lebih mudah. Okay, seterusnya. Okay, ni contoh produk inovasi. Ada meja dan ampaian kat situ. Okay, lagi satu basikal. Sekarang trend basikal, dia tengok basikal besar. Sekarang dah ada basikal yang boleh dilipat. Senang nak masuk dalam boot kereta. Okay, katakanlah bila kita dah buat suatu produk, akan ada kegagalan dari segi fungsi dan kecacatan reka bentuk. So awak boleh cadangkan beberapa penambahbaikan lah kepada sistem. Nak cadangkan dekat mana? Pada rupa bentuk, bahan, fungsi ataupun kemasan. Contoh macam kemasan, awak keluarkan produk, awak buat warna biru je. Tapi awak tak ingat ke, perempuan pun beli barang, perempuan suka warna merah dengan, warna merah, warna pink, warna purple ke, itu warna agak feminin. So kena upgrade lah benda tu, kena tukar. Okay. So ujian penilaian biasanya dibuat untuk memastikan kefungsian dilakukan untuk mengenal pasti sama ada objek tersebut dihasilkan menepati cita rasa ataupun tidak. Ada tak ciri-ciri yang sepatutnya, iaitu kekuatan bahan, kekuatan cantuman, daya penyerapan dan juga kekenalan serta keteguhan dan kekonduksian. Kalau tak ada, kena upgrade lagi. Nak kalau awak hasilkan barang yang perlu lalu bawah cahaya matahari dan hujan kan. So produk yang awak hasilkan tu kena tahan dari sudut cuaca. Kita panggil super system lah. Okay. Ni contoh ujian kestabilan, tarik paling panjang rosak atau tak. Kalau berlaku kecacatan, perlu buat penggantian, pengubahsawaian komponen yang tidak berfungsi ataupun menambah baik komponen, mengganti komponen ataupun kita ubah terus reka bentuk tersebut supaya fungsi dia boleh jadi seperti yang awak kehendaki. Okey. Sekejap jangan live lagi. Okey. Kalau kita buat lakaran, kena ada idea pertama, kedua dan ketiga. Kalau awak tengok lakaran, dia mesti ada ukuran, kemudian ada menyatakan mekanikal yang digunakan, komponen mekanikal yang digunakan, kemudian nyatakan jenis bahan yang hendak digunakan. Okey, selain daripada tu, okey, yang ni yang saya tunjuk tadi, ada analisis kesesuaian, kemudian awak buat jadual analisis. Okey, seterusnya okey, boleh take a look lah benda ni dekat muka 56. Ni cadangan penambahbaikan. Nak cadang penambahbaikan tu dari sudut apa lagi yang awak nak tambahkan. Okey, seterusnya. Ada tambahan daripada Cikgu Masiza, Cikgu Hasni, Cikgu Hozlita, Cikgu Ameliana? Dipelajari. Ya, semua modul yang telah dipelajari. Okey, kalau tak ada apa-apa, pesanan dari saya sama macam cikgu-cikgu lain. Tolong siapkan modul daripada yang pusat makanan, modul makanan, pembuatan dan juga mechanical. Kita akan sambung dengan yang seterusnya adalah elektrik dan juga elektronik selepas ni. Okey, saya mewakili semua guru-guru mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih kepada semua yang telah menyertai sesi Google Meet ini. Diharapkan semua orang beraya dengan mematuhi SOP lah supaya boleh sekolah. Okey, ada lagi? Cikgu Hozlita? Tak ada. Ada. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir batin. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak.